الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله عز وجل، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, yang pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya peluang, wang, masa, kesihatan, nikmat iman dan Islam dapat sama-sama untuk kita teruskan kita sebut sebagai objektif dalam kehidupan kita ni untuk menuntut ilmu, untuk menambah ilmu sesuai dengan doa dalam Quran, Rabbi zidni ilma, ya Tuhanku tingkatkan ilmu. Dan dalam bacaan-bacaan lain mereka menambahlah Rabbi zidna ilman nafi'ah, ilmu-ilmu yang bermanfaat, sebab ada pandangan lah ilmu ni ada yang bermanfaat dan ada yang tak bermanfaat. Baik. Yang keduanya, terima kasih kepada pihak Teratak Hadis atas ingatan dan jemputan. InsyaAllah malam ni kita akan masuk pada ayat yang ke-13 lah, insyaAllah. Cuma sebelum tu saya nak bagi tahu tentang kita punya asatizah lah, kan. Yang pertamanya kita doakanlah kita punya tuan guru kita Maulana Asri Hafizahullah, mudah-mudahan dalam keadaan sihat lah. Belakangan ni kita asyik dengar Maulana ada masalah kesihatan dan sebagainya. Kita minta sebagai Maulana dimudahkan lah supaya boleh ilmu tu dapat diteruskan lah, kan. Maulana ni tonggak lah kita punya ilmu kat sini, banyak dia lah. Saya pun banyak dapat manfaat daripada Maulana, ilmu seperti sunan hadis, Bukhari, usul tafsir dan sebagainya. Memang kita yakinlah dengan ilmu yang disampaikan. Dan yang keduanya, kalau tuan-tuan ada terbaca mungkin dalam social media dan sebagainya, orang mencabar dan sebagainya, kita buat masa ni kita fokus pada meningkatkan ilmu lah, kan. Berjidal ni dalam tradisi ilmu Islam, dalam berbahasa ilmu ni dia ada banyak nama lah. Dia ada muzakarah, ada munazarah, ada bahsul ilm, ada perbahasan ilmu, ada jidal, mujadalah dan sebagainya lah, kan. Jadi kita nak berkongsi ilmu ni, tujuan kita, ataupun kalau kita nak berdebat sekalipun, tujuan kita adalah untuk mencari kebenaran, kan. Bukan kita nak menang lah. Sebab tu setengah ulama khasnya dalam mazhab Syafi'i ni, ada mereka yang berpandangan debat ni ada dua lah, debat tertutup dan debat terbuka. Dia bergantung pada ilmu yang dibahaskan, kan. Kalau perlu untuk umum, ramai-ramai tahu, dibuat secara terbuka. Kalau tidak, hanya melibatkan ilmuwan ataupun orang yang mutakhasus, orang yang dalam bidang dia, supaya tak terkeliru lah. Baik, itu yang kedua lah. Yang ketiganya, asatizah kita ramai yang sekarang ni tengah tarik handbrake lah, sebab Palestin dengan Israel, kan. Jadi ramai memberi tumpuan lah, dan kita pun sama-sama
sambil-sambil kita menuntut ilmu ni, kita doakanlah saudara mara kita lah di sana, diberi kekuatan, diberi kekuatan dan kemenangan ke atas Israel lah, Zionis, yang lebih tepatnya Zionis lah, bukan semua orang Yahudi lah, kan ada orang Yahudi yang sokong Palestin juga, jadi kita sebut Zionis. Zionis ni memang jelas lah. Jadi kita pun nampak lah di pihak Brigade Al-Qassam pun, mereka pun menang banyak lah, menang akhlak dan sebagainya. Ada baru-baru ni saya tengok satu video tu, mereka tunjuk tentang mereka masuk dalam satu rumah wanita ni, dan Brigade Al-Qassam ni dia bagi tahu yang ethics ataupun akhlak ataupun adab berperang kan dalam Islam, yang mana kita tak bunuh wanita, tak bunuh anak-anak kecil, tak bunuh orang-orang tua, dan tak bunuh ataupun tak meruntuhkan rumah-rumah ibadat dan sebagainya. Jadi kita pun sambil-sambil kita tengok ni, dia ada dua lah, menang fizikal dan menang akhlak jugalah, insya-Allah. Baik, itu sedikit lah selingan permulaan lah. Baik, untuk yang hari ni insya-Allah kita akan tengok ayat yang ke-13. Ya. Share dulu dia punya suara saya boleh dengar jelas sebab belum ni kata ada perlahan sikit suara saya. Baik. Jadi insya-Allah untuk hari inilah kita sambung. Jadi bagi mereka yang terlepas, yang perjumpaan kita atau pertemuan kita yang lepas, boleh rujuk kita punya rakaman lah, insya-Allah. Jadi kita mulakanlah. Jadi kita masih lagi dalam membincangkan tentang orang-orang yang disebut sebagai salam dua muka ni lah, orang nifak ataupun munafik ni. Jadi ayat 13 ni kita baca sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Subhanallahul azim. Dan bermaksud, dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang itu telah beriman, mereka menjawab, patutkah kami ini beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh itu? Ketahuilah sesungguhnya mereka lah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak mengetahui, yakni hakikat yang sebenar. Baik, kalau tengok dari sini tajwid dia, wa idza tu alif ma'asli, jadi baca dulu wa idza qila ki ma'asli, sebelum ya baris bawah, jadi baca dua harakat, qila lalahum, mimati bertemu alif, izhar syafawi, hukum mim, ada 4 hukum mim kan. Jadi hukum mim ada 3, idgham mislain, izhar syafawi, ikhfa syafawi. Jadi mim temu alif tu tak ada hukum lah, tak perlu dengung lah. Kalau dengung tu salah lah. Aminu, tu 2 harakat ma'asli, nu 2 ma'asli, 2 harakat. Kama tu panjang lah, 4 atau 5. Kalau dalam qiraat lain ada baca 2. Kama tu satu perkataan, mana tu satu perkataan lain. Jadi dia ada 2 perkataan. Jadi bila mad bertemu dengan alif dalam 2 perkataan, jadi hukum dia adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Kalau bertemunya alif, mad atau alif dalam mad bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan. Contohnya cuba tengok bawah tu, dalam baris kedua tu sufaha. Kan kama mana bawah dia sufaha. Sufaha tu kan ada mad juga, tapi dengan alif dengan hamzah, maaf. Mad dan hamzah dalam satu perkataan, jadi itulah mad wajib
mutasil. Mad wajib mutasil. Jadi pertemuan dalam satu kalimah mad wajib mutasil, pertemuan dalam dua kalimah mad jaiz munfasil. Amananna tu alif lam syamsiah. Nun tu ada dengung, dua harakat. Qalu ni mak asli lah, qa mak asli, lu anu minu. Jadi lu tu mad bertemu dengan alif dalam dua kalimah. Ini mad jaiz munfasil. Qalu satu kataan, anu minu satu kataan. Anu minu kama tadi kita bincang dah, kama manas sufaha sama juga mad wajib munfasil. Ala ni sama juga mad wajib munfasil. Mad jaiz munfasil, maaf. Ala innahum. Ala satu kataan, innahum satu kataan. Nun tu sabdu wajib gunnah. Hum mim temu dengan ha mabutah tu hukum mim izhar syafawi, tak ada bacaan jelas, tak perlu dengung dan sebagainya. Innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Nun mati bertemu dengan lam. Lam tu ada sabdu, dia masuk, jadi dia adalah idgham bila guna. Idgham bila guna. Idgham bila guna ada dua huruf, lam dan ra. Jadi nun mati bertemu dengan lam, dia memasukkan walakil tapi tidak ada dengung. Walakil la ya'lamun. Jadi waw mun tu la ya'lamun. La tu mak asli, ya'lamun, mun tu ma'arid li sukun. Ma'arid li sukun. 246 lah. Ada yang baca 6 panjang, ada yang baca 4, ada yang baca 2. Jadi ni semua qiraat lah. Jadi kalau kita baca panjang lah, 4 atau 5 lah. Kita baca 4 atau 5. Jadi kalau kita dah baca 4, semua baca 4 lah belakang tu. Sebab tu bila kita baca Al-Fatihah kan, Bismillahirrahmanirrahim. Dah baca panjang him belakang tu, yang lain ni semua kena panjang juga. Bagi samalah. Baik. Munasabah ayat. Okey, berkaitannya. Apa perkaitan ayat 12 dengan ayat 13? Jadi ayat 12 dengan ayat 13 ni, kalau kita masih ingat lagi, Allah SWT sebut dalam ayat 12, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Yang mana Allah SWT menyebut, sesungguhnya mereka lah yang membuat kerosakan, tetapi mereka tidak menyedari. Jadi Allah dah sebut dah benda ni. Orang munafik ni hakikat adalah pelaku kerosakan, walaupun mereka dakwa mereka melakukan kebaikan. Jadi kalau tuan-tuan tengok cara Al-Quran ni sekarang ni tengah membentangkan ciri-ciri orang munafik tu. Jadi yang ciri-ciri yang akan kita belajar selepas ni, ayat 13 ni adalah ciri-ciri yang mana Allah SWT sebut juga lagi sekali, yang mana mereka ni bukan sekadar mereka ni melakukan kerosakan, tapi mereka cakap orang-orang yang baik ni orang-orang yang bodoh. Ini juga ciri-ciri munafik juga. Jadi kita tengah belajar lah ciri-ciri munafik supaya tak berlaku pada kita lah. Jadi ayat 13, orang munafik hakikatnya bodoh walaupun mereka tuduh mengikut Nabi Muhammad SAW sebagai bodoh. Sufaha tu lah. Jadi kita akan tengok lah dia punya ciri-ciri tu, macam mana Allah SWT kembangkan dia punya ciri-ciri tu kan. Baik. Kalau kita ulang balik daripada ayat 10, di mana Allah Taala sebut fi qulubihim marad, dia ada dalam hati dia penyakit. Jadi ini ciri-ciri orang munafik pertama. Yang kedua, wa iza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslimun. Yang kedua, bila kita kata dia ni perosak, dia kata tak, kita ni adalah orang-orang yang melakukan muslih, orang yang melakukan kebaikan. Jadi dia tak nampak dia punya salah dekat mana. Itu pun ciri-ciri lah. Yang ke-12, Allah SWT beri takkid lah. Ala innahum humul mufsidun walakin la yashurun. Dia ni memang perosak tapi mereka tak sedar. Okay? Tak sedar. Itu dah disebut. Yang 13 ni yang kita baca ni. Di mana Allah SWT sebut tentang mereka kata pada orang-orang baik ni orang-orang yang bodoh lah. Dalam ayat lepas, orang munafik putar belit dengan mengatakan bahawa mereka adalah golongan islah, walhal mereka golongan fasad. Dalam ayat ini pula dijelaskan putar belit lain pula, mereka dakwa sahabat Nabi sebagai bodoh, walhal mereka sendiri adalah yang bodoh lah. Okay. Dalam ayat ke-10 dijelaskan bahawa orang munafik itu hati mereka ada penyakit, iaitu ada prejudis. Dengan prejudis itu mereka dianggap sebagai bodoh kerana mereka tidak dapat berfikir tahap lebih tinggi, iaitu berkenaan dengan alam akhirat dan kehidupan selepas dari mati.
akal mereka tertutup, ekoran dari hati yang tertutup dari mengenali kebenaran. Jadi dia punya penyakit hati tu, prejudis ni. Jadi kita dah kembangkan lah maksud penyakit hati tu kan. Dia ada nama ta'asub, dia ada nama dia apa nama, kita sebut sebagai fanatik. Yang mana dia dah tak nampak dah. Dia nampak dia punya kumpulan dia je. Kan? Sebab tu antara cara untuk menghilangkan fanatik ni, dalam lepas ni kita akan bawa satu ayat Quran yang mana Allah SWT nak buka. Allah SWT sebut ulul albab tu macam mana, orang yang akal dia sihat tu macam mana. Jadi kita nak belajar daripada Quran ni, nak jadi akal yang sihat ni macam mana. Sebab kita ada golongan dalam dunia ni akal dia tak sihat. Kan, macam yang kita tengah bincangkan sekarang ni lah, kan, orang-orang munafik ni. Okey, asbabun nuzul. Okey, kalau kita tengok asbabun nuzul ayat ni, saya ada rujuk lah asbabun nuzul dekat saya ni. Cuma saya nak bawakan beberapa lah. Kita tengok dulu beberapa riwayat. So, sekejap saya tengok sini dulu. Sebab sini ayat ni ayat 13, tapi asbabun nuzul ni ayat 11. Ayat 11 sebab dia berkait. Dia berkait lah. Kan? Satu kejap saya tengok. Okey. Kalau tuan-tuan ada kitab Asbabun Nuzul, Al-Lubab An-Nuful fi Asbabun Nuzul di Imam Suyuti atau Al-Wahidi, boleh rujuk lah. Asbabun Nuzul. Okey, ayat 11 tu. Okey, ni disebut disebut dia punya sanad dia diriwayatkan oleh Wahidi, As-Sa'labi dari Muhammad bin Marwan, As-Sudis, As-Sari, dari Al-Kalbi, dari Abu Saleh, bersumber dari Ibn Abbas. Hadis ini sangat dhaif kerana As-Sudi Sari itu pendusta, serta Al-Kalbi dan Abu Saleh itu dhaif. Jadi saya ada dua asbab nuzul lah dengan saya. Jadi asbab nuzul pertama ni yang saya dapat ni, saya belilah. Ini nama dia Sahih Asbab Nuzul. Jadi kalau dalam Sahih Asbab Nuzul ni tak ada riwayat yang kita nak sebut ni. Ini secara akademik lah. Jadi sebagai amanah ilmu, saya bagi tahu kepada tuan-tuan, apa yang kita nak belajar ni dia ada riwayat tapi sangat lemah. Sangat lemah. Jadi kita nak baca juga sebab ada dibawa dalam kitab-kitab tafsir lah, supaya kita tahu. Kali kalau orang cerita secara akademiknya, sebenarnya nak riwayat ni dhaif. Baik. Dia bermula dengan dalam satu riwayat dikemukakan firman Allah SWT, wa iza lakul lazina amanu, yang kita baca tu lah, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman. Ayat-ayat 14, ni belum ni, ayat 14 lah, kita tak baca lagi ayat 14. Diturunkan berkenaan dengan Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya dalam peristiwa yang berikut. Pada suatu hari, di saat mereka bertemu dengan beberapa sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Ubay berkata pada teman-temannya. Jadi Abdullah bin Ubay ni, kepada mereka yang tak tahulah, Abdullah bin Ubay As-Salul ni dia ketua munafik di Madinah lah. Kalau dalam bahasa kampung kita sebut bapak munafik lah kan. Dia kepala munafik. Jadi kita kena tahulah siapa musuh yang paling utama pada Nabi Muhammad SAW, yang kita sayang pada Nabi kita. Kita kena tahu apa cabaran kepada Nabi kita, dan salah seorangnya adalah individu bernama Abdullah bin Ubay As-Salul. Jadi Abdullah bin Ubay As-Salul ni orang-orang yang senior lah. Dia orang-orang tua, orang-orang senior. Yang mana kalau Nabi tak datang ke Madinah tu, dia lah jadi ketua di Yasrib. Baik. Abdullah bin Ubay ni dia ajarkan kawan dia. Dia kata apa? Pada kawan dia munafik ni, dia kata, lihatlah bagaimana caraku mempermainkan mereka, yang ni orang-orang Islam yang bodoh-bodoh itu. Jadi dia dah guna perkataan tu lah. Ia pun mendekati dan berjabat tangan dengan Abu Bakar sambil berkata. Jadi bila dia bagi tahu pada kawan-kawan dia, tengok aku ni macam mana nak buat ni sekarang. Tiba-tiba Abu Bakar lalu, dia datang pada Abu Bakar. Bayangkan. Orang munafik ni datang pada Abu Bakar, Abu Bakar bin Ubay ni. Dia datang, dia kata pada Abu Bakar, selamat, kita sebut apa? Selamat penghulu Bani Taim dan Syekhul Islam
Orang kedua, Saniya fil Ghar. Orang kedua beserta Rasulullah SAW di Gua Sur. Dan yang mengorbankan jiwa dan harta bendanya untuk Rasulullah. Dia puji-puji. Jadi orang munafik ni depan orang baik dia puji, belakang orang baik dia kutuk. Kan? Kemudian ia berjabat tangan dengan Umar Al-Khattab sambil berkata, jadi Umar pula lalu dia salam pula dengan Umar. Dia kata apa? Selamatlah penghulu Bani Adi bin Ka'ab yang mendapat gelaran Al-Faruq. Al-Faruq ataupun firqah yang membezakan hak dan batil. Kan? Itu maksud Al-Faruq tu, dapat membezakan hak dan batil. Jadi Umar ni antara orang yang mahir dalam bab halal haram lah. Dia sangat mahir dalam bab halal haram. Dan apa kata Abdullah bin Ubay? Dia kata selamatlah pada penghulu Bani Adi. Umar ni daripada Bani Adi, mendapat gelaran Al-Faruq, yang kuat memegang agama Allah, yang mengorbankan jiwa dan harta bendanya untuk Rasulullah. Dia puji Umar pula. Kemudian lalulah Ali bin Abi Talib. Kemudian dia berjabat tangan dengan Ali bin Abi Talib. Dia katalah pada sepupu Nabi ni, dia kata, selamatlah saudara sepupu Rasulullah, menantunya, penghulu Bani Hashim sesudah Rasulullah. Setelah itu mereka pun berpisah. Jadi tiga-tiga tu dah sahabat-sahabat Nabi ni radhiyallahu anhum, mereka dah berlalu pergi. Apa kata Abdullah bin Ubay ni? Dia katalah pada sahabat-sahabat dia, kawan-kawan dia, sebagaimana kamu lihat perbuatanku tadi, yang salam-salam puji-puji itu, jika kamu bertemu dengan mereka, berbuatlah seperti apa yang telah kulakukan. Kawan-kawan Abdullah bin Ubay pun memuji-mujilah Abdullah bin Ubay. Setibanya kaum muslimin, yakni tiga orang tadi tu, Abu Bakar, Umar dan Ali radhiyallahu anhum, di hadapan Nabi SAW, mereka memberitahulah peristiwa tadi. Maka turunlah ayat yang kita baca ni lah. Ayat 14, ayat 11, ayat 12, 13 ni semua. Jadi kita boleh nampak lah macam mana perkaitan ayat-ayat ni, mana Allah SWT tengah bangunkan karakter munafik tu, macam mana Allah datang. Sebab tu orang kalau baca Quran, dia tak boleh ambil satu ayat, dia kena tengok semua sekali. Kan? Baru kita nampak cerita dia. Baik. Itu antara satu lah asbabun nuzul dia. Kan? Jadi orang-orang munafik ni, kita boleh nampak lah, dia dengan sesama dia ada perangai dia, dengan sama orang Islam dia sorok perangai dia tu, dan dia tak ikhlas. Apa yang dia kata semuanya dusta lah, walaupun depan muka dia nampak macam benar. Kan? Jadi ini kita nampak lah ciri-ciri tu. Kan? Sebab tu nifak ni dari sudut bahasa kan, saya dah terang banyak kali dah, nifak ni adalah dia tikus yang mengorek lubang dari satu lubang ke lubang lain. Kan? Dalam bahasa lain macam tikus yang nak lari, ataupun dia nak kambus. Jadi orangnya dia kat rumah dia kat sini, rupanya tak, rumah dia kat sana. Dia bermuka-muka. Kan? Baik. Orang munafik dinasihatkan agar berhenti memperolok-olokkan orang beriman, maka perlu beriman dengan sebenar-benarnya, iaitu seperti mana orang-orang ikhlas beriman. Baik. Orang munafik ni, dia tak boleh nak beriman pada Nabi SAW sebab dia ada lagi cita-cita dunia dia lah. Yang mana mereka tak setuju kan. Mungkin ada yang mereka ni yang ada dosa-dosa yang Islam dah tak boleh buat, jadi mereka nak buat lagi tak boleh dan sebagainya. Masyarakat pun dah berubah, semua jadi orang-orang baik, mereka tak nak ikut dan sebagainya. Jadi dia datanglah perangai nifak tu. Sebab tu munafik ni tak ada sebelum Badar, dia ada selepas Badar. Sebab selepas peperangan Badar, semua penduduk Madinah kena masuk Islam. Sama ada dia keluar daripada Madinah ataupun dia masuk Islam. Jadi orang yang masuk secara tak ikhlas ni, itulah dia munafik. Apabila dinasihati begitu, mereka menuduh bahawa orang-orang yang ikhlas itu sebagai bodoh. Mereka anggap bahawa mereka berjaya memperolok-olokkan, itu adalah tanda kepandaian. Jadi orang-orang munafik ni, dia pada zaman Nabi SAW ni, kalau dapat menipu orang-orang Muslim ni, dia macam satu kebanggaan lah. Satu pencapaian lah kita sebut kan. Satu pencapaian yang boleh dibanggakan oleh dalam kalangan mereka. Jadi tapi mereka tak sedar. Sebab mereka ni satulah saya nak bagi tahu kan. Orang-orang munafik ni, kenapa kadang-kadang mereka ni tak datang solat jemaah, ataupun kalau mereka datang solat jemaah, mereka tak duduk di belakang. Ada yang duduk belakang Nabi, tapi ada yang duduk di belakang, ada yang datang lambat dan sebagainya kan. Secara malas-malas dan sebagainya. Kenapa? Sebab
ayat-ayat Quran yang bercerita kadang-kadang kena pada muka mereka. Kan? Jadi bila Nabi baca ayat ni, terkena. Oh, ni ayat ni tentang aku ni kan. Macam tu. Jadi kita boleh nampak lah macam mana fungsi masjid tu pada zaman Nabi SAW untuk memperbaiki kan umat muslimin pada zaman tu. Cuma zaman kita ni, satulah kekurangan dia. Kita ada ramai insyaAllah tuan-tuan yang pergi solat Jumaat dan sebagainya. Cuma kita tak faham apa yang imam baca. Kan? Jadi kita tak dapat nak kita sebut sebagai, kita dapat manfaatnya banyak, pahala dan sebagainya, tapi kita tak dapat nak dapatkan manfaat yang penuh. Sebab tu belajar bahasa Arab pun sangat penting lah. Kan? Bukan tuan-tuan je, saya pun masih lagi ulang kaji bahasa Arab. Kan? Sebab bahasa Arab ni dia ibarat lautan. Kan? Dalam satu kata-kata tu disebut man tabahhar. Ya, dalam siapa yang bermandi ke dalam laut Nahu ni, dia dah ada kunci-kunci pada ilmu. Kan? Bila ada kunci-kunci, dia dah alat untuk membuka ilmu yang lebih dalam. Kalau orang main kat air tu, main atas air je, orang lain dah boleh sampai kat mutiara kat dalam tu sebab bahasa Arab dia. Kan? Baik. Walau bagaimanapun, nilai pandai di sisi Allah SWT tidak sama seperti di sisi mereka. Justru Allah anggap tindakan mereka itu adalah hakikat kebodohan. Namun mereka tidak tahu bahawa tindakan itu adalah hakikat kebodohan. Jadi kita nak beritahu kat dia, mereka bukan bodoh je, tapi hakikat. Hak. Memang hakiki. Memang dah Allah dah cop mereka ni bodoh lah. Tu maksud dia. Mereka ni memang jahil, mereka memanglah sufaha. Baik, kita masuk pada tafsir. Jadi ayat dia agak panjang, jadi potong-potong lah sikit. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Dan apabila dikata pada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang itu telah beriman. Jadi kita tengok apa dia punya tafsir dia. Jadi dalam ayat ni dimulakan dengan qila. Jadi sebelum ni kita pernah bincang pasal qila dalam ayat 11. Wa idza qila lahum la tufsidu wa idza qila lahum. Kena ayat dia. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jadi ayat itulah kita dah bincangkan. Qila tu maksud dia bina majhul. Jadi dia ayat yang umum. Kan? Boleh kata orang Islam berkata, boleh kata ramai yang sebut pada dia, boleh jadi masyarakat pun berkata dan sebagainya. Jadi dia, macam dia terlalu umum dan ramai. Kan? Mereka dalam ayat ni adalah orang Yahudi. Wa iza qila lahum tu, hum tu, siapa hum tu? Ada pendapat yang sebut daripada Ibn Abbas, orang Yahudi. Dan ada kata daripada Mujahid dan Ibn Zaid, munafik. Okay. Cuma sebelum-sebelum ni kita pernah bincang, Yahudi dia merujuk pada bangsa lah. Kita boleh tahulah kalau kita banyak bincang dengan orang Yahudi. Cuma ada juga yang menyebut orang-orang munafik ni juga ada dalam kalangan orang Arab dan ada juga dalam kalangan orang-orang Yahudi lah. Kan? Macam mana yang kita tahu, Abdullah bin Ubay As-Salul ni dia bukan orang Yahudi. Dia daripada kaum Khazraj. Aus dan Khazraj kan berperang. Jadi dia ni senior dalam Khazraj. Jadi dia orang Arab lah. Kan? Orang Arab. Jadi munafik ni boleh jadi Yahudi, boleh jadi orang Arab, boleh jadi orang-orang lain. Dalam konteks ayat, siapa yang memberitahu kepada orang munafik itu? Jadi kat sini kan bila kita baca tu, wa iza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Jadi ada kata qalu tu. Jadi sahabat-sahabat siapa yang kata kepada orang munafik ni? Siapa yang beritahu kan? Jadi utamanya sahabat-sahabat Nabi lah. Tanpa ditentukan siapa sahabat Nabi itu, ini pendapat Ibn Abbas. Jadi boleh kata umum lah. Benda ni berlaku setiap hari, boleh katakan macam tu. Jadi ada je sahabat yang kena puji-puji dengan orang-orang munafik ni. Macam dia setiap hari berlaku. Jadi ramai sahabat. Jadi ini tak ditentukan siapa sahabat Nabi. Tapi dalam pandangan kedua pula, disebut Sa'ad bin Mu'az, Abu Lubabah dan Asid. Ini pendapat Muqatil dalam Zadul Ma'ad. Jadi Sa'ad bin Mu'az ni dia pemimpin. Dia pun dipuji-puji lah, kan? Yang juga terkena ni macam mana Abu Bakar dan sebagainya, kan? Baik, perkataan An-Nas, iaitu itu apa? An-Nas tu
apa? Al-Ihlam tu kan, Al-Ihlam kata nama khas. Dalam ayat ini disebut sebagai lil ahdi, iaitu merujuk kepada Rasulullah SAW dan para sahabat yang beriman dengan Nabi Muhammad, seperti Abdullah bin Salam yang dahulunya beragama Yahudi. Jadi Abdullah bin Salam orang uh, orang Yahudi yang kita sebut sebagai Rabai ataupun orang yang bijak pandai lah, orang Yahudi ni lah, kan. Abdullah bin Salam ni pun kalau kita tengok kisah dia kan, Abdullah bin Salam ni bila dia nak masuk Islam, dia bagi tahu pada Nabi. Kemudian sebelum dia masuk Islam tu, selepas dia dah masuk Islam, dia duduk dalam bilik atau dalam ruang lah, dalam rumah. Jadi ada orang ceritalah pasal Abdullah bin Salam ni, apa pandangan kamu tentang Abdullah bin Salam. Jadi orang Yahudi cakap dia macam ni, dia baik apa semualah. Kemudian bila orang kata Abdullah bin Salam ni dah masuk Islam, ataupun kemudian Abdullah bin Salam ni keluar dari rumah tu, dia cakap dia dah masuk Islam, orang semua kutuk dia, orang kata dia ni tak betul lah apa semua. Jadi apa, perangai orang Yahudi macam tu lah juga kan. Dia ada dia punya dia tak adil lah maksudnya. Dia tak adil, dia tak ada prinsip. Berubah je orang, dia terus berubah. Kan? Patutnya prinsip keadilan tu kena kekal kan. Sebab tu apa, kita berhukum orang tu dengan sikap adil kan. Tak kira lah agama dia ke, siapa ke. Sebab tu Allah SWT sebut dalam Quran tentang berlakulah adil kan, pada keluarga kita, ataupun kepada orang bukan kerana dia punya bangsa dan sebagainya kan. Ada sampai 3 ayat Allah SWT sebut tentang keadilan ni. Okey, yang kedua, semua mukmin, An-Nas tu, wa iza qila lahum aminu kama amanan nas, seperti mana orang-orang beriman tu, wa iza qila lahum, dan bila kata kepada mereka, berimanlah kamu seperti mana berimannya orang-orang ni. Orang-orang ni siapa? Di pandangan yang kedua, semua mukmin. Jadi orang Islam yang berada di Madinah, itulah maksud dia An-Nas. Okay. Sebab An-Nas ni ada alif lam tu. Jadi kita ada specific group yang ditujukan. Kan? Yang C pula, Mu'az bin Jabal, Sa'ad bin Mu'az, Asyid bin Khudai, dan sebilangan sahabat Nabi dari kalangan Ansar. Ini pendapat Al-Kalbi. Ini pula disebut. Okay. Jadi kita tahu di Madinah ada dua orang Islam terdiri daripada dua kan, Muhajirin dan Ansar. Jadi bila mereka ni bercakap dengan orang-orang Yahudi, mereka tak tengok orang Muhajirin sebab dia orang tak kenal. Jadi mereka sebut pada orang Ansar, sebab Ansar ni sebelum datang Islam, mereka dah berdiplomasi, dah bergaul dengan orang-orang Yahudi. Jadi sebahagian daripada orang-orang Islam berkawan dengan orang Yahudi. Kan, kawan-kawan sebagai kawan perniagaan, kawan diplomatik dan sebagainya. Jadi Mu'az bin Jabal, Sa'ad bin Mu'az ni semua big name, nama-nama besar dalam Aus dan Khazraj dan sebagainya. Jadi bila mereka tengok dia ni masuk Islam, jadi kita sebut, kenapa tak masuk Islam macam mereka semua ni? Itu pandangan pendapat Al-Kalbi lah, C. Syekh Rashid Ridha dia kata, memandangkan ayat ini diturunkan kepada munafik dari kalangan ahli kitab, maka maksudnya manusia dalam ayat ini merujuk pada para nabi-nabi sebelum ini yang menjadi rujukan Bani Israel bermula dari Nabi Ibrahim, Musa, Isa dan sebagainya. Ini dalam tafsir Al-Mana. Jadi Syekh Rashid Ridha ni dia bawa lain sikit. Pandangan dia kata An-Nas tu maksudnya nabi-nabi sebelum ni, yang mana nabi-nabi Bani Israel lah kan. Itu maksud dia lah. Jadi kita boleh nampak lah, An-Nas ni dia ada pengikat dia. Dia tidak bukan sahaja ramai yang kita bila kita baca kita akan rasa ini sahabat-sahabat Nabi pada zaman Nabi, tapi ada juga yang kata orang Islam sebelum tu. Okey, menurut Fakhruddin Ar-Razi, suruhan agar beriman seperti orang ramai, seperti mana orang ramai, ini sahabat Nabi, bermaksud suruhan agar beriman secara ikhlas, bukan munafik. Ini pandangan dia. Jadi Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib dia, saya sukalah baca, cuma tinggilah dia punya tafsir ni kan. Kena ada ilmu alat yang kuat lah. Dia banyak bincang bahasa Arab dan sebagainya. Jadi Ar-Razi ni dia susun dalam tafsir, dia sebut suruhan beriman tu maksudnya beriman dengan ikhlas. Sebab An-Nas tu
bukan sekadar orang Islam yang pada zaman Nabi, tapi orang yang ikhlas ikut Nabi. Jadi dia macam kita kan, bila kita sebut An-Nas, kita sebut label dia Islam, Muslimin. Tapi menurut Fakhruddin Razi tak, dia nampak An-Nas orang-orang ikhlas yang ikut bersama Nabi. Dia tak sebut Muslim tu. Sebab dah sebut amanu tadi kat belakang. Kenapa kamu tak beriman seperti manusia-manusia ikhlas yang macam tu? Itu maksud dia, kan? Ini menjadi dalil imam tidak memadai secara ikrar pada lidah. Iman bukan imam, typo. Iman tidak memadai secara ikrar pada lidah, tapi perlu juga meresap dalam hati. Dengan meresap dalam hati akan terpahamilah dalam bentuk perbuatan. Jadi dia punya pandangan ni dia ada dimensi-dimensi lah. Jadi Fakhruddin Razi ni dia tengok iman tu dah dengan hati dan dia akan dibukti dengan perbuatan akhirnya. Jadi ikhlas tu adalah perbuatan yang terjelma daripada hati yang beriman tadi, daripada amanu tadi tu. Kan? Okey, suruhan beriman kepada apa? Ini antara yang dibincangkan lah. Kan? Beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Hal ini bila kita sebut dia beriman tu beriman apa? Jadi suruhan beriman tu adalah beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Hal ini kerana orang Yahudi itu sudah beriman kepada Allah tapi mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Ada satu video, tak tahu saya boleh tayang ke tidak. Saya cubalah. Kalau boleh tayang, saya akan tunjuklah di akhir nantilah. Ada seorang lelaki ni, dia tanya Syekh Hamzah Yusof. Nama lelaki ni Jordan Peterson. Saya tak tahu kalau tuan-tuan ada tengok. Jadi Jordan Peterson ditanya, macam mana saya nak jadi orang Islam, Kristian dan Yahudi dalam masa yang sama? Itu soalan dia pada Syekh Hamzah Yusof. Jadi Syekh Hamzah Yusof ni dia ada madrasah dia, Zaytuna College di Kanada kalau tak silap. Jadi dia ni cakap kalau nak jadi Islam, Muslim, Yahudi dan Kristian dalam masa yang sama, masuklah Islam. Jadi Jordan Peterson macam terkejut lah kan. Kenapa masuk Islam? Sebab dia kata, kalau kita jadi orang Yahudi ni hanya beriman sampai Nabi Yahya je. Kan? Dia tak beriman dengan Nabi Isa, dia tak beriman dengan Nabi Muhammad. Dia tak beriman dengan Nabi Isa, dia tak beriman dengan Nabi Muhammad. Nabi Isa kenapa dia tak beriman? Sebab Nabi Isa dilahir tanpa bapa. Jadi nak jadi orang Yahudi, nak diterima masuk dalam masyarakat Yahudi, mak kena Yahudi, ayah kena Yahudi. Jadi sebabkan mak dah Yahudi tapi ayah tak ada, jadi dia dianggap sebagai wanita yang tidak baik. Kan? Disebut Maryam bukan wanita yang bersih dan suci. Jadi Allah bersihkan. Sebab ini antara petanda yang Allah SWT boleh cipta manusia daripada pelbagai jenis atau cara. Kan? Orang kata kita ni lahir ada mak dengan ayah. Okey, satu. Lahir daripada dua orang lelaki dan perempuan. Tu satu. Lahir daripada tak ada mak dan ayah, tiada lelaki dan perempuan. Siapa? Nabi Adam. Allah boleh buat juga. Lahir juga. Lahir daripada bapak saja. Lahir daripada bapak saja. Maksudnya daripada Adam lahir Hawa. Boleh juga. Lahir daripada mak saja, daripada perempuan saja. Lahir daripada Maryam, Nabi Isa AS. Jadi 4 cara Allah datangkan manusia ni dalam kehidupan ni, yang mana Allah nak tunjuk keesaan Allah SWT. Kan? Okey. Jadi kalau jadi orang Kristian pula, dia beriman semua Nabi, tapi sampai Nabi Isa je. Dia tak beriman dengan Nabi Muhammad. Jadi jadilah orang Islam. Bila jadi orang Islam, kita ambil dari semua Nabi-Nabi dulu sampailah Nabi Muhammad, Nabi terakhir, Nabi penutup, Khatimul Anbiya. Kan? Jadi itu jawapan Syekh Hamzah Yusof pada Jordan Peterson ni. Macam mana kita nak jadi orang Islam, Yahudi dan Kristian? Dia ada jawapan dia panjang lah. Dia kata sebab Al-Quran ni dia macam chapter ketiga. Ada orang dia baca Taurat je. Taurat ni chapter pertama, Old Testament tu. Kemudian dia baca Bible ataupun Gospel. Jadi Gospel ni chapter kedua. Tapi dia tak habis lagi. Dia chapter ketiga, which is the Last Testament. Jadi Islam, kalau di belah barat ni, kalau kita sebut orang Yahudi ni Old Testament, kita sebut Kristian ni New Testament, orang Islam ni kita disebut sebagai Last Testament, penyaksian terakhir. Kan? Jadi saya tengok menarik lah jawapan
Syamsul Yusof pada Jordan Peterson tu. Dan mereka orang sekarang dah potong dah bahagian tu, part tu je potong. Kalau ada nanti saya tunjuklah insya-Allah. Okey, yang B, beramal dengan apa yang mereka zahirkan, iaitu mereka zahirkan keimanan, maka mereka perlu amalkan apa yang mereka imani. Ada hikmah juga kenapa dalam syahadah kita ada Nabi Muhammad SAW. Sebab ni lah. Sebab Nabi Muhammad Allah SWT dah tahu dah. Di akhir zaman nanti akan ada orang yang ramai menolak Nabi. Jadi nak tak nak jadi orang Islam kena terima Nabi Muhammad SAW. Ini antara hikmah dia kan di sebaliknya. Baik. Dalam ayat yang tadi tu disuruh agar beriman sebagaimana orang ramai beriman. Termasuk dalam ayat ni ada unsur suruhan agar tiru dan ambil teladan. Okey, ini secara apa kita sebut, secara kalau kita nak takwil daripada sudut situlah, menjadi lumrah manusia yang akan ambil teladan dan pengajaran daripada orang lain. Orang itu dalam hal beriman pun dituntut agar kita ambil teladan daripada orang terdahulu yang berjaya dalam beragama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini yang kita dah bincang dulu dalam surah Fatihah. Dan ambillah pengajaran agar tidak mengikuti orang-orang yang terdahulu yang gagal dalam beragama. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim, orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, orang-orang Islam. Ghairil maghdubi, dan bukan golongan yang kau murkai. Golongan siapa yang Allah SWT murkai ni? Orang-orang Yahudi lah. Allah murka pada mereka sebab mereka ni dah dipilih oleh Allah SWT, didatangkan nabi-nabi daripada keturunan mereka, rasul-rasul daripada keturunan mereka, mereka bunuh, mereka usir, mereka hina, mereka cerca dan sebagainya. Allah murka ke atas mereka, kan? Waladhalin, dan ada orang-orang ikhlas yang nak cari kebenaran tapi sesat. Ni orang-orang Kristian lah. Orang-orang Kristian ni mereka ni tak tahu kebenaran sebab mereka mengikut je kan. Sebab tu dalam Quran Allah SWT sebut tentang ada dalam kalangan orang-orang Kristian ni, orang-orang Nasrani ni, mereka mengada-ngadakan bid'ah. Bid'ahnya apa? Bid'ahnya mereka bertapa di dalam gereja-gereja, sedangkan tak pernah disuruh pun bertapa dalam gereja. Ada ayat Quran sebut pasal benda tu. Kalau boleh ingatkan saya di akhir nanti saya tunjukkan insya-Allah. Baik, tafsir yang seterusnya, kita tengok potongan ayat seterusnya. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Mereka menjawab, patutkah kami ini beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh itu. Okey. Ini kata-kata yang disampaikan kepada orang-orang yang tadi kita suruh beriman. Cuba kalau kita bayangkan kita orang A, kita kata pada orang B, kita kata kenapa tak masuk Islam macam kawan-kawan yang masuk Islam tu, kawan-kawan Ansar ke ataupun Nabi-Nabi korang yang dulu ke, kenapa tak masuk? Kan mereka semua Islam. Jadi apa jawab orang munafik ni? Qalu anu'minu kama amana sufaha. Patutkah kami ini beriman? Patut ke kami ni masuk Islam macam mana orang-orang tu, orang bodoh tu. Jadi dia ada namanya, kalau dalam bahasa Melayu kita sebut apa? Ada menghina. Ini ada gaya menghina dan sebagainya. Ini bukanlah gaya lah, ini memang menghina lah. Dia dah menghina apa kita sebut sebagai merendah-rendahkan satu kaum yang lain, kan? Okey, dalam ayat ini dijelaskan bahawa mereka berkata, patutkah kami beriman seperti mana orang bodoh beriman? Bermakna mereka ada sikap besar diri serta mengkagumi diri sendiri. Ni ada sebab riak lah, bangga diri dan sebagainya. Apabila mereka kagumi diri sendiri, tidak heran mereka hina orang lain sehingga sanggup panggil mereka sebagai safi. Mereka sebut sufaha dahulu kepada orang-orang Islam. Maksud safi ni ada banyak lah yang kita akan bincangkan. Tapi nak katanya safi ni orang-orang yang akalnya pendek lah, akal dia, senang kata dia bodoh lah. Itulah bahasa yang kita boleh sebut lah, kan? Jahil, bodoh dan orang yang tidak ada ilmu dan sebagainya. Dengan sifat itu mereka tidak nampak kebaikan kecuali dari puak mereka sendiri. Jadi mereka dah meletakkan label pada satu kaum. Contohnya dia kata kaum ni kita tak boleh dengar kaum ni sebab kaum ni semua bodoh, tak ada orang pandai. Jadi mereka meletakkan kaum tu bukan dalam rujukan mereka. Mereka tak letak sebagai rujukan. Jadi mereka kata siapa? Orang Islam. Orang Islam tolak reject. Jadi dia macam
Mereka dah letak, mereka dah chop dah orang Islam ni orang yang sufaha, orang bodoh. Tapi sebenarnya tak, kan? Allah SWT sebut mereka lah sebenarnya bodoh, kan? Hal ini berbeza dengan sifat orang yang beriman bahawa Al-Quran menyebut bahawa mereka akan cuba belajar dari kebaikan orang lain, iaitu mendengar terlebih dahulu kemudian nilai sendiri dengan akal pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dalil yang saya nak bawa tu. Ha? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Sadaqallahul Azim. Yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang sampai kepadanya lalu mereka memilih dan menurut akan yang sebaik-baiknya, yakni pada segi hukum agama, mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang berakal sempurna. Ini. Jadi kepada peminat-peminat ayat ulul albab, ini kita kena tahu ni ulul albab ni apa. Jadi ulul albab ni ada banyak ciri-ciri dia. Antara ciri-ciri dia ni kita bawa ni allazi, ini manusia-manusia atau orang-orang yastami'u, dia dengar al-qaul. Dia dengar apa? Qaul. Dia kena dengar semua kata-kata yang sampai pada dia. Dia tak ada lagi filter dulu. Dia tak filter lagi. Dia dengar dulu. Contohnya kalau hari ni kita katalah, kalau kita dengar berita kan, orang kata apa orang kata? Contohlah hari ni kat Selangor tak ada air. Contoh. Sebab hari ni saya dapat notis kan tak ada air kan. Jadi kita kata hari ni tak ada air. Kita dengar tak ada air tu, kita terus buka WhatsApp terus share. Kan tak check dulu. Tak, dia kena dengar dulu. Kemudian pergi dekat air Selangor. Air Selangor kata, oh tak ada air, okey. Tak ada air. Ataupun kalau tak jumpa air Selangor, berita ke apa ke. Jadi kita dah nampak dah. Oh dia dengar. Semua sumber tu dia dengar. Fayattabi'una sana. Dia ikut yang paling baik. Ahsanah tu isim tafdil. Kan? Hasan, baik. Ahsanah, terbaik. Kan? Kabir, besar. Akbar, yang maha besar. Yang besar lah. Kan? Jamil, cantik. Ajmal, yang paling cantik. Kan? Dia ada terpaling tu, yang ekstrim tu. Jadi isim tafdil ni dia ekstrim dia yang terbaik tu terbaik. Kan? Jadi kita orang Islam yang akal sihat, kita kena jadi macam ni. Dan Allah SWT sebut, ulaika allazina hadahumullah. Mereka ni orang-orang yang mendapat hidayah, petunjuk. Wa ulaika hum ulul albab. Dan mereka adalah orang-orang yang berakal sempurna. Kita hari ni ada orang-orang yang dia pantang nak dengar selain daripada kaum atau kumpulan dia. Kan? Sebab tu orang-orang macam ni dia akan ada sifat taksub dan fanatik. Kita orang-orang Islam, Allah SWT dah bagi kita guideline, dah bagi kita cara-cara untuk jadi orang ulul albab ni. Kita kena keluar daripada kemumpung tu. Sebab tu orang-orang yang ada satu guru dengan orang-orang yang banyak guru, orang-orang yang banyak guru ni hati dia lebih merendah diri, kan? Lebih hormat pada orang lain. Dia lebih sedar. Dia tak mendempang dada, dia tak mendabik dada dia. Sebab apa? Dia dah belajar dengan ramai guru, dia tahu diri dia macam mana. Guru ni pandai, guru ni ada kelemahan, guru ni mengeluarkan kelemahan daripada diri dia dan sebagainya. Dia dah belajar dengan semua orang. Kan? Ataupun kalau hari ni berita, kita tengok berita ni, berita sini, berita sana, berita sini dan sebagainya. Yang paling jelas sekali, bila kita ada beberapa perkara yang kita benci tu sebab kita dah label dia daripada awal. Kan? Oh dia ni kumpulan ni, tak nak dengar. Itu yang tak okey tu. Sebab tu kita kena dengar semua sekali. Kan? Kita kena dengar semua sekali dan pilih. Itulah orang-orang ulul albab. Fayattabi'una ahsana. Jadi orang-orang munafik ni yang kita tengah bincang ni, dia dengar pun tak nak. Sebab mereka dah chop dah. Mereka dah cakap orang Islam ni sufaha, orang yang bodoh. Dah ayah dengar. Memang tak ada apa kebenaran, tak ada apa kebaikan. Itu yang tak baik tu. Kita dengar dulu. Sebab tu apa namanya? Nak jadi ketua yang baik kan? Dia kena lambatkan beri pandangan dia. Dia anak-anak bawah dia bawa orang-orang bawah dia bagi pandangan, dia orang terakhir bagi pandangan. Sebab kalau ketua tu dia nak dapat pandangan terbaik, inilah dia. Pandangannya matang, inilah dia cara dia. Kan?
Baik. Okay, perkataan an-nu'minu adalah al-istisham yang bermaksud al-inkar. Jadi ayat yang ayat bertanya lah, ada A tu kan. Macam sebelum ni, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan, Tuhan kalian, Allah SWT sebut kan pada manusia dalam alam roh dan sebagainya. Jadi A tu alif lam al-istifham yang memberi maksud al-inkar, iaitu dia mengingkari ataupun kita sebut sebagai orang yang sebab dia punya terjemahan pun, patutkah kami beriman seperti mana, kan dia patutkah, dia macam diingkar lah, kan. Iaitu orang munafik Yahudi itu bertanya kepada soalan, apakah bukan bertujuan untuk mereka untuk mahu tahu tapi mahu ingkar sesuatu perkara. Orang kan banyak-banyak bertanya kan, macam-macam pertanyaan kan. Ada jenis-jenis orang yang bertanya kan. Ada orang tanya nak bagi tahu ilmu, ada orang tanya nak tahu ilmu, ada orang tanya nak tunjuk dia pandai, ada orang tanya nak memperbodohkan orang lain, kan. Jadi ini antara cara dia lah. Orang Yahudi ni dia tanya tapi dia nak ingkar, nak tunjuk yang mereka ni lebih baik pada golongan tu, kan. Sebab tu dia punya terjemahan dalam konteks ayat kat bawah, kat dalam perenggan tu, apakah patut kami beriman seperti mana orang-orang bodoh beriman, itu maksud dia, kan. Okey, perkataan sufaha dari akar kata safaha, itu safaha. Abdullah Basmih terjemahkan dengan almarhum Syekh Abdullah Basmih terjemahkan dengan bodoh. Hamka pula terjemahkan dengan bodoh-bodoh. Syihab pula terjemah dengan picik akalnya. Dia berkaitan dengan akal dan kemampuan untuk berfikir ataupun kemampuan akal dia. Itu. Jadi sufaha ni ada berkaitan dengan kemampuan akal. Kan? Ada orang kata bodoh ni macam-macam jenis kan. Ada yang bodoh menghina, ada bodoh. Tapi sufaha kat sini merujuk pada kemampuan akal. Sebab apa? Sebab ada ayat Quran yang berkaitan dengan kemampuan akal tentang ni, tapi bukan orang-orang munafik. Ayat ni tuju pada golongan lain pula. Kan? Nanti kita akan jumpa ayat tu. Dari sudut penggunaan kata, perkataan safihu ataupun safi berbeza dengan makna jahal ataupun jahlu. Kerana jahil bukan bermakna tidak tahu, tapi tahu sesuatu dengan salah. Tetapi tahu sesuatu dengan salah. Jadi kita boleh nampaklah konteks safi dengan jahal ataupun jahlu ni. Sebab Abu Jahal, dia tahu pasal Nabi dan sebagainya. Kan, saya pernah bawa kan dalam satu kata-kata Abu Jahal dengan dia punya kaum dia. Kaum apa tu? Bani Majzum. Bani Makhzum. Bani Makhzum. Jadi Abu Jahal ni daripada Bani Makhzum. Jadi Abu Jahal ni dia pernah cakap pada dia punya kawan, dia kata macam ni. Dia kata kita ni dah lama jadi rival ataupun pesaing kepada Bani Hashim. Bila Bani Hashim bagi air untuk orang-orang yang hujaj ni, orang-orang yang datang untuk melakukan haji ni, kita pun beri air. Abu Jahal sebut. Bila mereka bagi makan, kita pun bagi makan. Kita dah sentiasa bersaing dan kita cuba menang dalam persaingan tu. Tetapi bila Bani Hashim ni kata dia ada Nabi, macam mana kita nak lawan? Kan? Jadi Abu Jahal ni dia tahu dah kebenaran tu, tapi dia menolak. Itu maksudnya jahil tu. Itu maksud jahil tu. Okey, asal makna safi ataupun adalah hifatul hum ataupun impian yang amat nipis. Hifatul hum ni maksudnya al-hum ni ilham lah, kita punya apa ni? Daya berkhayal tu, kan? Ataupun ilham ni boleh jadi ada maksud lain juga. Ilham ni boleh kata apa yang Allah SWT datangkan kepada orang yang baik ataupun orang yang tidak baik ni sesuatu perkara berdasarkan pengalaman dan sebagainya. Jadi macam kalau dalam orang-orang Yunani ni dia ada satu perkataan disebut eureka tu, kan? Bila apa tu air tu terkeluar kan, dia sebut eureka. Macam ada mentol kat kepala tu. Tu maksud dia macam ilham datang. Itu. Kan? Ekoran itu disebut pakaian nipis adalah saubu safi. Saub pakaian lah. Safi. Jadi dalam Al-Quran ada beberapa ayat tentang pakaian.
Kan ada maksud saub, ada juga yang libas, kan, walibasut taqwa zalika khair, dan pakaian takwa tu adalah lebih baik, kan. Ataupun Allah Taala sebut pasal suami isteri, antum libasul lahum, apa, kamu ni pakaian bagi isteri kamu dan isteri kamu ni pakaian bagi kamu. Apa maksud libas tu? Libas tu dalam Quran konteksnya adalah memelihara kelemahan diri, menutup kelemahan. Jadi suami isteri ni dia sentiasa menutup kelemahan sesama mereka. Jadi Allah SWT kata mereka ni seperti libas, pakaian luar. Kan? Pakaian yang dipakai untuk menutup aurat dia. Itu libas. Saub ni, dia adalah macam jubah yang terbelah tengah tu. Biasanya geng-geng Habib ni dia ada pakai jugalah. Kan? Saya perasan jugalah. Dia pakai 2 lapis. Jadi saub ni 2 lapis tu lah. Macam tu. Saub. Jadi ini jenis-jenis konteks lah saub dan libas, kan. Menarik lah kita boleh kita kaji dalam Al-Quran, kan. Ibnu Katsir kata makna safih adalah wajahilu ta'ifu ra'i al-qalilul ma'rifati bi mawadi'il masalihi wal madar. Jahil wal al-jahil, jahil tu lemah pandangan dia. Dha'ifur ra'i, lemah pandangan dia. Ra'i tu pandangan dia lah. Lemah pandangannya. Al-qalilul ma'rifati, sedikit pengetahuannya. Qalil, sikit. Ma'rifah, pengetahuan dia apa? Tentang apa? Bimawadi'in masali wal madar. Yang ini letak duduknya maslahah dan mudarat. Dia tak boleh nak tahu macam mana kedudukan tu. Bila dia tengok je, kan, orang kata ni semua buruk, dia tengok dia tak boleh nak bezakan baik dengan buruk. Dia tak nampak lagi masalah tu. Jadi ni orang yang disebut sebagai safi. Sebenarnya kalau kita kata ni, boleh kata bayi lah. Kan, bayi kan bila dia dapat apa-apa dia masuk mulut dia. Dia tak tahu yang dalam mulut dia tu boleh jadi makanan ke, racun ke, dia tak boleh bezakan. Sebab tu safih ni, penggunaan kataan safih ni tak semestinya pada orang munafik. Dalam Quran ada juga kataan safih ni digunakan untuk golongan lain. Okey, kita tengok sini pula. Ibnu Ashur pula kata safih adalah khifatul aqli wa qillatu dhabtihi lil umur. Kerikanan akal, khifatul aqli, ringan akal ataupun akal dia tak kuat lah. Dan sedikit dobit. Dobit ni ingatan atau ingatan atau kalau dalam ulumul hadis, dobit ni ada dua lah. Dobit sadri dan dobit kitabi. Ingatan secara hati, ingatan secara ingatan lah, diingat. Ataupun diingat secara bertulis. Kan? Tapi safih ni dua-dua lah. Sedikit dobit terhadap sebarang urusan. Dia tak ingat langsung lah apa pun urusan dia. Kurang dia punya ingatan dia. Dalam penjelasan Ashur ni, Ibn Ashur lagi, bagi orang Arab, kataan safih merujuk pada orang yang lemah pandangan dan buruk dalam mengurus takbir harta. Kita dah mula masuk lah. Kita dah mula masuk kepada lurah daripada sudut lurah safih ni. Okay, merujuk pada orang yang lemah pandangan dan buruk dalam mengurus takbir harta. Siapa yang buruk mengurus takbir harta? Kalau kita bagi duit ke bayi, boleh tak? Bayi tak boleh urus harta. Kan? Sebab tu ada ayat tentang bayi dan orang-orang yang lemah ni dari sudut mengurus harta. Orang Arab ada pepatah syaribul khamri safi. Peminum arak itu safi, ini bodoh. Kenapa? Kenapa minum arak tu bodoh? Sebab orang yang minum arak ni apabila dia mabuk, tahap akal dia jadi rendah. Sebab dia ada berkaitan dengan akal safi, sehingga tidak dapat memahami perkara yang tinggi. Pengharaman arak antara ilah dia adalah memabukkan, iaitu menghilangkan fungsi akal. Sebab tu Islam dengan akal sangat banyak kepentingan dia. Kalau orang kata Islam tak pandang akal, salah. Akal dalam Islam ada kedudukan dia. Sebab tu akal ni Allah SWT sebut, kan, dalam Quran ada banyak ayat-ayat tentang akal, kan. Afala tanzurun, afala yubsirun, afala, semua afala tatazakkarun, afala ta'qilun. Ayat-ayat ni semua untuk kita fikirkan. Jadi orang yang berakal dia akan ada fasa memikir tu, ataupun dalam bahasa Inggeris dia sebut sebagai deep thinking ataupun contemplate, kan. Contemplating ni maksudnya deep thinking, dia in-depthnya thinking, dia memikir secara dalam, kan. Okey, ini ayat dia, ya. Siapa golongan safih lain selain daripada munafik yang kita bincang-bincang ni? Okey, kanak-kanak yang perlu sampai tahap akalnya disebut sebagai
Kanak-kanak yang belum sampai, perlu tu typo kanak-kanak yang belum sampai tahap akalnya disebut sebagai safi. Al-Quran itu Al-Quran ada menyebut wala tu'tus sufaha a'amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Surah Al-Azim. Dan janganlah kamu berikan, yang ini serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, belum balik, belum sempurna akalnya, akan harta mereka yang ada dalam jagaan kamu. Harta, yang ini harta yang Allah telah menjadikan untuk kamu semua sebagai asas pembangunan kehidupan kamu. Kan? Jadi ini ada garis panduan daripada Al-Quran, yang mana kalau kita ni menjadi penjaga dan sebagainya, kita kena uji kanak-kanak tu. Kalau dia dah pandai mengira dan sebagainya, boleh jaga harta, baru kita serah pada dia. Kan? Jadi kat sini disebut wala tu'tus sufaha. Kot-kot lah ada orang ikut kan. Ustaz Amir kata sufaha ni orang munafik. Jadi kita pun baca wala tu'tus sufaha, dan janganlah kamu berikan kepada orang-orang yang munafik dalam harta kamu. Jadi kita macam orang munafik boleh. Dia dah sufaha tu bukan maksud orang munafik. Sufaha ni adalah orang-orang yang belum sempurna akalnya. Yang ni boleh jadi kanak-kanak, orang-orang yang akal dia lambat sikit dan sebagainya. Kan? Tapi biasanya kanak-kanak lah. Biasanya kanak-kanak. Okey, ayat ini sebagai rentetan daripada ayat sebelum yang menyebut berkenaan anak-anak yatim yang belum sampai umurnya, bahawa tidak boleh diberikan kepada mereka mengurus harta mereka lagi. Justru kanak-kanak yang akalnya belum faham disebut sebagai safi. Ya, ayat tu tentang anak-anak yatim lah. Itu maksud saya lah tadi. Anak-anak yatim dan sebagainya. Dia kena uji dan sebagainya. Biasanya anak-anak yatim ni bila mak ayah dia dah meninggal dan dia kecil lagi, jadi harta tu akan diberi kepada orang lain untuk penjaga harta lah. Kalau kita tengok dalam kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir kan, dengan Khadir. Nabi Musa dengan Khadir, dalam satu kisah dalam surah Al-Kahfi tu, Khadir pergi dekat satu tempat ni, dalam satu kampung ni kan. Dia bangunkan dinding kan. Dia dah runtuh, dia bangunkan. Kan? Jadi disebut apa? Dia kata bawah ni ada harta anak-anak yatim. Kan? Jadi kita boleh nampak pada zaman tu, antara yang kita boleh dapatkan ni lah, ialah bayangan dia adalah ada juga anak-anak yatim yang dah meninggal. Ada anak yatim yang parent dah meninggal, tapi dia tak percaya orang lain boleh jaga harta tu. Jadi dia sorok harta tu. Nampak? Okay? Jadi dalam Islam, orang-orang yang diberi ni dia kena tahulah. Sebab tu zaman Al-Quran ni dengan zaman Nabi Musa dah berbeza syariat dia, sebab masyarakat pun berbeza. Kan? Baik. Dalam ayat lain juga dia menyebut bahawa Al-Quran menggambarkan orang yang tidak ikut ajaran Nabi Ibrahim itu sebagai tahap akalnya rendah. Ini satu lagi konteks safi. Itu orang-orang yang akal dia rendah, yang tak boleh ikut Nabi-Nabi ni. Sebab apa? Mungkin mereka tak capai lagi. Kita tengok ayat Quran apa Allah tak sebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Astagfirullahaladzim. Tidak ada orang yang membenci agama Nabi Ibrahim selain dari orang yang membodohkan dirinya sendiri, kerana sesungguhnya kami telah memilih Ibrahim alaihissalam menjadi Nabi di dunia ini, dan sesungguhnya ia pada hari akhirat kelak tetaplah dari orang-orang yang soleh yang tertinggi martabatnya. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah SWT. Zaman Nabi Ibrahim, orang-orang ni bijak pandai tau. Sebab apa? Sebab dalam Quran, Allah SWT merakamkan yang Nabi Ibrahim ni, dia dah boleh tengok bintang, dia dah boleh tengok bulan, dia dah boleh tengok matahari, dia dah ada ilmu-ilmu falak tu. Dia dah kuasai bahagian tu. Astronomi ni adalah satu signature atau satu petanda kemajuan pada zaman Nabi Ibrahim AS. Sebab tu kalau kita tengok zaman-zaman Babylon dan sebagainya, orang-orang yang jumpa arkeologi zaman-zaman Babylon ni dengan berhala dan sebagainya, mereka nampak ada berkaitan tentang bulan, matahari, bintang. Mereka dah ada ilmu tentang benda tu. Jadi mereka ni bukan orang-orang yang kita sebut sebagai apa? Orang biasa yang tak pandai. Mereka ada kemajuan, ada peradaban, ada civilization. Cuma dekat sini
bila masuk berkaitan dengan Tuhan itu satu yang menciptakan sebagainya, mereka tak boleh nak fikirkan secara rasional, kan? Jadi sini Allah SWT sebut illa man safiha nafsa. Siapa yang merendahkan diri dia atau membodohkan dirinya sendiri. Memang ada orang yang membodohkan dirinya sendiri sebab mereka pandai dan mereka bodohkan diri dia. Mereka tahu dah ataupun mereka rasa ini yang paling logik tapi tak boleh. Kan tak boleh ikut ni. Kan. Betul lah. Contohnya apa? Kisah yang paling masyhur dalam Nabi Ibrahim ni yang Nabi Ibrahim tak pergi festival kaum dia dan kemudian dia pergi kepada temple ataupun rumah ibadat kaum dia tu. Dia pecahkan semua berhala-berhala kecil ni guna kapak, kemudian dia tak kapak yang besar tu pada berhala yang besar, kan. Bila orang tanya siapa yang tak hadir, jadi mereka kata ada seorang pemuda yang tak hadir. Dia kata dia sakit Nabi Ibrahim. Panggil dia. Bila dia tanya kenapa tak pergi kau ke pecahkan apa semua, Nabi Ibrahim kata apa? Tanyalah berhala yang besar tu, kan. Sebab kapak kat tangan dia. Jadi Allah SWT sebutlah dalam Quran, kan, mana orang ni terus nak campak Nabi Ibrahim dan sebagainya dalam api, kan. Dia boleh nampak lah macam mana dia orang ni tahu dah benda tu salah, dia orang tahu tapi mereka membodohkan diri dia. Nampak mukjizat Quran? Menarik kan bila kita kaji, kan. Allah SWT guna illa man safiha nafsa. Memang ada orang yang membodohkan diri dia. Dia pandai tapi dia bodohkan diri dia. Okey, bagi perkataan safi, orang Arab akan kaitkan dengan ketiadaan hum ataupun hilm. Dia punya iaitu ketiadaan kesopanan. Hilmi ni maksudnya kelembutan, kan. Halim, hilmi, orang yang ada nama ni maksudnya kesopanan, kelembutan, prihatin, teliti, orang macam tu. Tapi bila sebut safih ni, dia orang yang tak ada benda semua. Ini juga salah satu ciri juga. Tak ada benda kesopanan, tak ada semua. Sebab tu kanak-kanak dan sebagainya, kan, bayi dan sebagainya, kadang-kadang dia buat satu perkara yang dalam kita punya pandangan, kalau orang dewasa buat, itu memang kurang ajar dan beradab, kurang adab. Contohnya dia datang-datang, dia kencing kat tandas, dia kencing kat dapur, kan. Sebab apa? Dia dah penuh pamper dan sebagainya, kan. Jadi kalau orang besar buat, dia jadi macam apa, kan, kurang adab. Itu antara dia punya itulah. Orang yang tak akan rendah akan ada kerendahan moral. Ini membuktikan ketinggian akal ada kaitan dengan moral. Justru salah satu maksud bagi safih adalah bebal. Ini salah satulah. Bebal dan sebagainya. Bertambah majunya masyarakat ni, macam-macam kataan kita jumpa, kan. Kita ada jumpa lampi, ada jumpa pandi, kan. Orang dulu-dulu, kan. Zaman-zaman saya sekolah dulu orang sebut pandi. Pandi ni maksudnya macam lemau, macam ni. Orang yang bebal ni lah. Lampi dan sebagainya, orang yang lambat ni. Okey, orang munafik Yahudi anggap sahabat Nabi sebagai bodoh kerana ini kenapa? Apa ciri-ciri, apa sebab dia? Kan orang munafik ni kata sahabat-sahabat Nabi ni bodoh. Yang pertamanya pendapat ada kata kerana kebanyakan sahabat Nabi dari kalangan orang miskin seperti Suhaib Ar-Rumi, Bilal bin Rabah, Khabbab Al-Arat dan sebagainya. Ini yang tak suka Syah lah. Suhaib Ar-Rumi ni dia orang Arab, tapi sebabkan dia ni sebelum dia datang ke Mekah, dia ni datang ke Mekah ni ada sebab jugalah. Ada orang culik dia dan sebagainya, kan. Dia ada macam-macam lah kisah dia. Suhaib Ar-Rumi ni, kan, family dia dan sebagainya. Jadi Suhaib Ar-Rumi ni dia pandai bahasa Rom ni lah, bahasa Byzantine ni dia pandai. Dia boleh bertutur bahasa Byzantine, dan ada juga kata rupa Suhaib Rumi ni, dia punya facial dia, muka dia macam orang Rom dan sebagainya. Ini pandangan lah. Tapi dia bukan orang yang kaya lah. Ada orang yang orang-orang lemah lah di zaman Fasa Mekah. Bilal bin Rabah kita tahu dia orang kulit hitam, orang tak pandang dia pun humble. Kemudian Abu Bakar bebaskan. Khabbab bin Arat ni, ni menarik lah. Saya ada rujuk sikit cerita pasal Khabbab bin Arat ni. Khabbab bin Arat ni dia ada kawan baik tau. Kawan baik dia tapi sebelum dia masuk Islam, dia orang ni tak kawan lah. Bila dah masuk Islam dia kawan lah. Kawan dia Mus'ab bin Umair. Kan? Mus'ab bin Umair ni kaya. Mak dengan ayah kaya.
mak kepada Mus'ab ni, bila Mus'ab bin Umair masuk Islam, mak dia buat mogok kan, tak nak makan dan sebagainya. Mus'ab ni kaya lah. Jadi Mus'ab ni orang pertama yang berhijrah ke Madinah, mengislamkan orang Aus dan Khazraj di sana. Bila Mus'ab bin Umair syahid dalam perang Uhud, dia pegang panji Islam, dia pegang bendera tu. Dia pegang bendera perang Nabi. Bila dia mati tu kan, orang nak kapankan dia kan. Bila tarik tutup kaki dia, bahagian atas terbuka. Bila tutup bahagian atas, bahagian bawah terbuka. Tak cukup kain. Nak katakan Mus'ab ni dia kaya, tapi bila dia mati dia tak ada semua tu. Kan? Kain pun tak cukup. Jadi Khabbab bin Arat ni dia orang yang sama-sama macam Bilal, Suhaib. Dia memang dah susah dari zaman Mekah. Jadi bila dia hidup dia panjang, Allah panjangkan umur Khabbab ni, radhiyallahu anhum semua ni sahabat-sahabat Nabi ni, Allah panjangkan umur Khabbab ni. Khabbab ni dia boleh hidup panjang sampailah dia jadi orang yang ada harta dan sebagainya. Bila dia nak meninggal, dia teringat satu ayat Quran kan, di mana dia cerita tentang Mus'ab. Dia kata sahabat-sahabat dia ada yang menunggu reward ataupun dia sebut apa, reward Allah SWT, pahala Allah SWT ni. Dan ada yang mereka berhijrah ni, bila mereka berhijrah ke Madinah, mereka tak nampak duit, tak nampak rumah, tak ada. Mereka memang 100% pahala tu kat Allah SWT. Tapi Khabbab ni, Allah panjangkan umur dia. Dia bukan sekadar dapat pahala hijrah, dia juga dapat harta di dunia ni. Jadi dia sedih, bila dia nak meninggal, dia sedih. Sebab sahabat-sahabat Nabi yang lain tak dapat merasa macam mana dia rasa. Khabbab bin Arat ni, dia ada ketua dia, kita sebut apa, majikan dia. Jadi majikan dia ni, bila dia tahu Khabbab bin Arat, Ibnu Arat ni masuk Islam, dia cucuh Khabbab ni dengan besi api. Dia cucuh Khabbab ni dengan api. Kat belakang Khabbab ni sampai terbakar lah Khabbab kan. Belakang dia dengan api terbakar. Nak jadikan Allah SWT nak balas balik pada majikan Khabbab ni. Satu hari majikan Khabbab ni, dia kena satu penyakit. Penyakit dia tak boleh diubati kecuali dengan api juga. Jadi bila orang cucuh api, cucuh, lalah majikan dia mati sebabkan cucuh api tu. Ini antara kita sebut sebagai Allah SWT punya kemuliaan pada para sahabat kan. Allah muliakan mereka. Sebab tu kita jangan kutuk sahabat-sahabat dan sebagainya kan. Semua, walaupun kita ada dengar sahabat ni nuarak lah, sahabat ni macam ni lah apa, kita sebut semua udul. Semuanya adil, Allah ampunkan mereka, dan Allah sebut dalam Quran radhiyallahu anhum. Kalau mereka boleh nak bangga diri dengan kita kan, mereka sebut kami ni, Allah SWT sebut dalam Quran radhiyallahu anhum. Kalian ada? Kalau kita tak boleh lawan dah. Kalau kita pun tak tahu kita ni radhiyallahu anhum ke tak kan. Tapi sahabat Nabi yang hidup pada zaman Nabi, beriman dengan Nabi kan. Sahabat tu apa? Orang yang hidup pada zaman Nabi, berjumpa Nabi dan beriman dengan Nabi. Jadi mereka dapatlah radhiyallahu anhum dalam Quran. Okey, yang kedua, B. Ada pula kata yang merujuk pada Abdullah bin Salam yang asalnya beragama Yahudi yang kemudiannya memeluk Islam. Inilah pendapat Muqatil. Jadi munafik ni dikata orang-orang bodoh ni sebab apa? Dia merujuk pada kaum ni juga. Kan? Abdullah bin Salam. Jadi dia katalah, jangan masuk. Kenapa ikut orang yang bodoh ni? Orang bodoh ni apa? Dia kata ni Abdullah bin Salam. Sebab dia dah masuk Yahudi, dia masuk Islam. Dia kata dia bodoh lah. Itu maksud dia. Dari kalangan perempuan dan kanak-kanak, ini pendapat Al-Hasan dan Zadul Ma'ad. Ini semua kena rujuk ni lah, Ibn Qayyim punya tulisan. Jadi ayat Quran tadi, Safih tu adalah perempuan, kanak-kanak dan sebagainya. Orang yang tak boleh mengurus lagi. Jadi kita tahulah kanak-kanak atau perempuan pada zaman Nabi ni, sebelum kedatangan Islam ni, tak dapat kelebihan dalam pengurusan dan sebagainya. Jadi Islam datang memuliakan wanita. Jadi wanita pun sekarang dah boleh bekerja, boleh memandu, boleh mengundi dan sebagainya kan. Manusia perempuan ni dah diberi hak yang baik lah kan. Dah boleh bersuara, boleh jadi ahli parlimen dan sebagainya kan. Boleh jadi pemimpin. Nikmat Islam, alhamdulillah. Okey, orang munafik memanggil bodoh kepada orang Islam. Kenapa? Menurut Fakhruddin Ar-Razi, mereka terdiri dari kalangan orang yang mempunyai jawatan, ketua serta kaya, sedangkan ramai sahabat Nabi dari kalangan orang-orang yang susah dan miskin. Jadi kita boleh nampak lah
Orang-orang yang panggil orang bodoh ni macam mana dia punya karakteristik? Antaranya mereka ni orang-orang yang ada jawatan ataupun orang-orang yang kaya atau senior. Orang-orang ni dia nampak sahabat-sahabat Nabi muhajirin. Muhajirin apa maksud muhajirin? Muhajirin maksudnya orang yang berhijrah lah, kan? Orang berhijrah. Bila ada orang kata muhajirin ni pelarian, tak betul lah. Kan? Kita tak sebutlah pelarian sebab pelarian ni ada konotasi yang agak buruk lah sekarang kan. Jadi kita sebut muhajirin orang yang berhijrah kerana Allah SWT dan dia mengharapkan redha dan pahala daripada Allah SWT. Jadi orang muhajirin ni bila datang ke Madinah memanglah tak ada harta, tak kahwin, tak ada kerja kan. Jadi orang ni pandang rendah lah. Disebut second class citizen kan. Kadang-kadang orang Melayu kita pun ada kan. Hari ni kan macam-macam kan. Bila ada orang-orang yang datang negara kita, dia punya kulit warna lain ke, tak ada kerja ke, kerja dia rendah daripada kita ke, kita menghina-hina dia. Lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang macam tu lah maksud dia. Okey, Buya Hamka kata, munafik ahli kitab ni rasa pintar kerana mereka menghadap kitab Taurat, kerana mereka mendapat kitab Taurat dan Injil yang mereka anggap lebih mulia berbanding Al-Quran. Ini juga salah satu lah. Ni ahli kitab ni orang yang ada ilmu lah, orang bijak pandai. Dia rasa mereka lebih baik dan lebih pandai, lebih pintar sebab mereka ada Taurat dan Injil. Kan? Mereka tak tahu yang Quran ni lebih hebat lah. Kan? Mungkin salah satunya sebab Al-Quran belum lagi sebagai mushaf. Kan? Belum lagi dikumpulkan jadi mushaf, jadi mereka tak nampak Al-Quran tu. Dia nampak yang Nabi baca. Sebab tu bila kita sebut baca Al-Quran, adakah baca tu mesti pegang mushaf atau tidak? Kita ada khilaf lah. Ada yang sebut baca ni kita bacalah secara kita hafalan kan. Itu dikira baca juga. Ataupun kita kena buka mushaf, tengok. Itu kira baca juga. Okey. Okey, tafsir ala innahum humus sufaha. Ala innahum humus sufaha. Ketahuilah sebenarnya mereka adalah orang-orang yang bodoh. Jadi sebab kita tengah fasa menyokong Palestin dan sebagainya kan. Kita tunjuklah ini sebagai sokongan saya lah. Ketahuilah sebenarnya mereka lah orang-orang yang bodoh. Bukan semua tapi dalam Quran ni merujuk pada orang yang bodoh ni orang yang mengutuk sahabat-sahabat Nabi ni lah. Cuma kita nak bagi tahu ini kita dah bincang yang lepas. Ala takkid penegasan inna tu penegasan innahum hum tu domir hum tu penegasan hum lagi penegasan sufaha as-sufaha ada alif lam makrifah tu. Jadi dia kata nama khas. Jadi ada 5 penegasan. Bila mereka kata orang Islam ni bodoh, Allah SWT balas balik. Ala innahum humus sufaha. Innahum humus tu orang 4 tu. Kelima sufaha. Katanya memang mereka lah sebenarnya yang bodoh tu. Jadi bila Allah dah sebut dalam Quran ni sampai kiamat, dia macam satu, kalau kita sebut dalam bahasa novel macam sumpahan lah, macam curse. Sebab Tuhan dah sebut kepada mereka, mereka akan disumpah dengan sumpah ni lah. Orang-orang yang kutuk sahabat Nabi kata sahabat-sahabat Nabi bodoh, bodoh tu datang balik kat dia. Itulah. Yang terakhir, walakin la ya'lamun. Ketahuilah semuanya mereka orang-orang yang bodoh. Dan Allah tambah lagi. Tadi kita sebut dah, ala innahum humus sufaha. Sungguhnya mereka ni mereka lah orang-orang yang bodoh tu. Walakin la ya'lamun. Sungguhnya mereka orang-orang yang bodoh. Tapi mereka tidak tahu. Ini terjemahan salah ni. Tetapi mereka tidak mengetahui lah. Mereka tidak mengetahui. Jadi bila kita tengok, itu takkid lagi lah. Kan? Ada takkid ada berapa tu. Banyaklah Allah tegaskan. Sudahlah Allah takkidkan bahawa mereka itu safi. Ditambah lagi takkid dengan yang tengah mereka tidak tahu terhadap safi mereka itu. Apabila orang munafik Yahudi anggap sahabat Nabi sebagai bodoh, maka membalas balik terhadap tanggapan mereka itu dengan dikatakan mereka tidak mengetahui, itu seragam dengan perkataan bodoh. Jadi Allah SWT sebut lagi safi, lepas tu Allah sebut la ya'lamun. Kan? Nak katanya mereka ni memang tak ada ilmu langsung tentang benda ni. Kan? Dah lah tak pandai. Kata orang bodoh pula, dia sebenarnya dia bodoh kan. Kan ada orang-orang macam tu kan. Dia tak, dalam dunia ni ada 4 golongan kan.
Ada orang yang pandai, ada orang yang ada ilmu, ada orang yang ada ilmu dan dia tahu dia ada ilmu. Itu satu. Kan? Saya pernah sebut benda ni kan. Ada orang dia ada ilmu dan dia tahu dia ada ilmu. Itu satu. Ikutlah orang ni. Belajarlah dengan orang ni. Yang kedua, ada orang yang ada ilmu tapi dia tak tahu dia ada ilmu. Orang ni kita kena kejutkan dia. Mungkin dia tengah tidur. Mungkin dia tak sedar dan sebagainya, kita kejutkan dia. Dia ada ilmu tapi dia tak tahu dia ada ilmu. Yang ketiga, ada orang yang tak ada ilmu tapi rasa ada ilmu. Ini kita kena elakkan lah. Kan? Ini maksudnya orang yang tak ada ilmu tapi dia rasa dia ada ilmu ni, kiranya dia cakap tak serupa bikin lah. Orang macam ni kita kena hati-hatilah. Kan? Dia tak beramal dengan apa yang ni lah. Maksudnya dia buat tahu. Kan? Dia buat kepala dia. Dia dah tak ada ilmu tapi kata dia ada ilmu. Kan? Ada kata-kata kan. Fakidu syait la yu'ti. Orang yang tak ada apa-apa tak boleh memberi. Kan? Fakidu syait la yu'ti. Orang yang tak ada apa-apa tak boleh memberi. Kemudian yang keempat, orang yang tak ada ilmu dan dia tahu dia tak ada ilmu. Jadi orang ni ialah orang yang kita sebut dia dah tak ada ilmu dan dia tahu tak ada ilmu. Ni orang merendah diri lah. Dia kenalah belajar. Dia kena belajar. Kan? Dia kena menuntut ilmu. Jadi ni lah 4 jenis orang tu kan. Jadi orang Yahudi ni mana satu? Kan? Dia kata orang lain bodoh tapi sebenarnya dia yang bodoh. Dan Allah SWT sebut lagi mereka tak tahu. Kan? Jadi dia rasa dia ada ilmu tapi sebenarnya dia tak ada ilmu. Kan kena orang golongan nombor 3 tu kan. Jadi jangan ikutlah orang macam ni. Okey, dalam ayat sebelum ini digunakan kataan la yash'urun, mereka tidak sedar atau mereka tidak rasa. Dalam hal ini mereka dakwa mereka adalah golongan yang melakukan islah. Hal ini kerana disebabkan mereka membiasakan bohong atas nama kebenaran sehingga mereka merasakan mereka seperti berada atas kebenaran. Okay? Ini dah terbiasa berbohong atas nama kebenaran sehingga mereka rasa mereka berada atas kebenaran. Maksudnya mereka tidak sedar. Apabila disebutkan safi, ia melibatkan kepada akal. Akal adalah tempat untuk faham ilmu. Diteruslah dengan mengatakan bahawa mereka tidak mengetahui, tidak berilmu. Okey, ini last lah. Namun apabila melibatkan perbuatan itu sebab melalui proses berfikir dan masuk ke dalam hati, mereka tidak hairan. Maka tidak hairan dikaitkan dengan rasa. Mereka tidak rasa dan mereka tidak sedar. Menarik kalau kita tengok ayat Quran ni, Allah SWT sebut la yash'urun, la ya'lamun. Apa Allah tahu apa yang dalam hati kamu. Ini semua menarik lah. Kadang-kadang ada dosa tu yang bersifat peribadi. Dosa-dosa yang kita buat secara peribadi, yang orang tak nampak. Allah SWT sebut, Allah tahu apa yang kamu lakukan. Kan? Di hujung tu nak katakan dosa ni dosa bersifat peribadi, dia tak bersifat umum. Kalau yang bersifat ramai orang tahu, Allah SWT ada ayat lain. Okey, Syekh Utsaimin kata dalam ayat sebelum menyebut la yash'urun kerana larangan dari melakukan fasad itu melibatkan empirikal. Empirikal ni maksudnya benda yang boleh kita ukur lah. Tak sedar. Adapun dalam ayat ini menggunakan la ya'lamun kerana dalam ayat ini suruhan agar beriman yang berasaskan kepada ilmu. Kan ya'lamu tu alama. Dia ada berkaitan dengan ilmu. Itu maksud Syekh Utsaimin lah. La yash'urun, dia melibatkan benda-benda yang boleh ukur. Maksudnya dia buat kebaikan. Mana kebaikan? Tak nampak pun. Kita boleh ukur dia. Saya buat kebaikan. Apa kebaikan yang kau buat? Tak nampak pun. Sebab dia empirikal, boleh ukur. Dan lagi satu, la ya'lamun, benda ni berkaitan dengan dalam akal dia. Sebab tu disebut sufaha, la ya'lamun. Dia ada kaitan dengan akal. Kan? Subhanallah. Mujizat Quran kan. Mereka tidak tahu bahawa mereka ini bebal, tak boleh berfikir lebih lanjut. Mereka tidak tahu bahawa mereka ini bodoh, tahu akal yang rendah, bermakna mereka berada pada kemuncak kebodohan dan kebebalan. Baik. Ya, habislah. Jadi kita tengok ni, sebelum kita buka pada Q&A lah. Kita akan tengok. Jadi akan datang kita akan bincang ayat ke-14 lah. Jadi ayat 14 ni sama juga asbabun nuzul yang lepas kita ada bincangkan. Asbabun nuzul tadi lah, yang tadi kita baca asbabun nuzul tu, ayat 14 lebih kurang lah. Sebab dia berkait. InsyaAllah.
Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan? Mungkin berkaitan ke? Ke nak bagi pandangan ke? Tuan-tuan nak bagi pandangan ke? Nak bagi soalan ke? Nak bertanya, nak berbincang? Boleh, insyaAllah. Saya cubalah. Kalau saya ada ilmu, saya tahu, saya cuba jawab. Macam mana? Ada soalan? Tak ada? Allah tak ada Ustaz. Dulu awal-awal tu ada banyak soalan ni. Ini sekarang ni dah kurang sikit soalan. Dia asatizah ni ada yang tak nak buka soalan sebab dia tahu dia tak boleh jawab ke atau dia takut lah orang tanya kan. Tapi kita pun nak belajar kan. Saya pun nak belajar juga. Kan? Kadang-kadang bila tuan-tuan tanya soalan saya tak tahu tu, saya akan cuba rujuk lah. Kan? Kata Imam Malik apa? Kata tidak tahu sebagai berilmu kan. Jadi asatizah ni jangan malu lah. Kan? Betul kan? Tak ada soalan? InsyaAllah. Mudah-mudahan apa yang kita sampai ni sampailah oleh tuan-tuan. Saya minta maaf lah tadi awal kelas tadi kita ambil sikit masa lah pasal isu-isu masa sebenarnya. Tak berkaitan dengan kelas kita tapi kita cuba bangkitkan lah, insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang kita belajar ni dapat kita sampaikan kepada orang lain lah. Al-Quran ni dia lautan. Dia lautan. Hari ni fahaman dia lain. Yang kita faham mungkin kita belajar, kita faham macam ni, esok kita akan faham lain pula. Dia ada banyak perspektif dan sebagainya. Sebab tu bila orang sebut kan ayat mutasyabihat, dulu saya belajar ayat mutasyabihat ni, saya punya dalam akal saya bila saya sebut pada orang, saya sebut ayat mutasyabihat ni ayat yang tak jelas. Kita sebut macam tu, ayat tak jelas. Kan? Tapi bila lama-lama saya belajar dengan guru-guru, dengan ustaz-ustaz yang mursyid, yang mulzim, yang melazimi guru-guru mereka apa semua ni, saya tengok mutasyabihat ni ada kita boleh terjemahkan sebagai ayat yang ada lapisan makna. Ada lapisan makna pula. Kan? Dia ada makna-makna dia. Sebab tu bila kita berbincang tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat sifat dan sebagainya, saya ada pandangan yang berbeza sikit daripada orang lain kan. Ada guru dia pandangan macam ni kan. Menarik lah. Kalau kita sampai pada ayat tu nanti insyaAllah kita cuba bincang lah. Sebab sekarang ni macam-macam lah. InsyaAllah. Jadi itu sajalah. Wallahualam. Ma asabaka min sanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasulah. Kafa billahi syahida. Saya minta maaf ada kekurangan. InsyaAllah jumpa pada masa akan datang lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz.